Assalamualaikum dan selamat malam. Pertama sekali saya minta maaf sebab saya pun mengambil masa yang lama untuk buat video ni. And then saya kira malam ni patutnya jadi deadline lah untuk saya siapkan juga video ni. Okay, jadi topik dalam video ni akan cover tentang classification of process control strategy. Kemudian ada soalan daripada kawan kamu macam mana untuk decide sama ada controller mode 2P, PI ataupun PID. Kemudian distillation control system design. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, classification untuk process control strategy yang pertama ialah feedback. Feedback ni yang paling simple sekali, kamu pun dah belajar dulu. Okey, di mana kalau kita tengok contoh dekat sini, feedback ni dia akan measure control variable, dalam kes ni level sebagai control variable. Lepas dia measure control variable ni, dia akan hantar signal kepada controller. Controller akan compare dengan set point, sama ada sama, lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kalau sama, dia tak buat apa-apa. Kalau lebih tinggi, dia akan hantar signal kepada control valve untuk control valve itu buka ataupun tutup. Okay. Kemudian dia ada juga disadvantage sebabkan dianya simple, dia disadvantages dia ada juga di mana perlunya berbeza daripada set point. Maksudnya nilai control variable perlu berbeza daripada set point, barulah action akan diambil. Okey. Kiranya feedback ni ialah apa yang telah berlaku baru dah dia buat pembetulan. Okey. Jadi kamu sekarang ni dalam proses feed forward sebab kamu belum hantar lagi report control ni, report task ni. Bila dah hantar report task ni, dia akan jadi feedback. Okay, corrective action. Okay, untuk feed forward pula ialah prevention ataupun kita mencegah. Okay, so dalam kes ini kita ada temperature control. Temperature sebagai kita punya control variable. Okay. Dan temperature kat sini cuma ada TI, maksudnya temperature indicator, menunjukkan berapa temperature. Tapi controller kat sini, feed forward controller ni, dia akan measure disturbance. Disturbance dalam kes ni ialah fluid in. Fluid in ni, flow rate dia akan mengganggu berapa dia flow rate in ni akan mengganggu temperature. Jadi feed forward control ni dia akan measure disturbance, kemudian dia akan dia akan manipulate steam punya flow rate ni berdasarkan disturbance. Jadi untuk buat feed forward ni kena faham macam mana hubungan antara manipulated variable dengan process variable ataupun control variable. Iaitu kalau kamu tengok masa kamu buat dynamic model tu lah, daripada mass balance dengan energy balance tu, yang itu maksudnya kena faham betul-betul dekat situ, baru boleh buat feed forward. Okay, so ni semua saya pergi laju-laju je lah sebab kamu pun mungkin dah tahulah benda ni sedikit. Cuma nak membetulkan kamu punya konsep lah. Tapi feed forward ni pun boleh jadi ada kekurangan sebab tak semua disturbance ni kita boleh measure. Dan ada disturbance yang kita tidak boleh measure. Tapi ianya disturbance dan mengganggu kita punya sistem. Okey, kat sini ialah combination feedback dengan feed forward. Kalau tengok bahagian ni ialah bahagian feedback di mana dia measure control variable, hantar signal kepada temperature controller. Kemudian pada masa yang sama measure juga disturbance. Jadi disturbance diukur
dan juga control variable pun diukur, dan kedua-duanya akan ditambah. Total dia akan menghasilkan berapa banyak valve ni perlu dibuka, berapa banyak flow rate yang diperlukan. So dia lebih baik lah. Okay. Untuk ratio control ni kalau kamu ada dua stream yang berbeza, di mana kamu nak control, untuk contoh kat sini ialah hanya salah satu stream yang dikontrol, satu lagi dia cuma measure, dia tak control. Sebenarnya boleh juga kalau dua-dua kamu nak control. Jadi dua-dua measure, dua-dua ada control valve lah, maksudnya ada lagi satu control valve dekat atas ni untuk measure, untuk manipulate juga kedua-dua flow rate supaya dia punya ratio tu constant. Okay, so kebanyakan ratio ni digunakan untuk blending lah, untuk blending proses ataupun untuk mixing proses. Samalah blending dan mixing kan. Jadi kalau kamu pilih salah satu equipment kamu tu mixer, kamu boleh consider lah ratio control ni menjadi control strategi. Jangan guna feedback pula, dia tak sesuai lah untuk keadaan ni, dia tak sesuai guna feedback. Okay, sebab kita nak composition yang betul, dan dalam case ratio ni, composition ni lah yang menjadi control variable yang nak dikontrol. Okay, tak apa, yang saya pergi lagi laju je lah. And then ada ratio control auto adjusted ni, maksudnya dia ada di satu elemen dekat sini, iaitu remote ratio adjustment ni, sebab dia nak adjust berapa ratio mengikut keadaan semasa. Kalau case kat sini, dia sebenarnya kat sini dia combine antara feedback dengan feed forward. Kalau feedback dia bahagian yang ni, ini bahagian feedback, dan yang ni ialah bahagian feed forward. Jadi kalau asal tadi dua bahagian air dan dua bahagian asid, tapi bila ada auto ni, dia akan tengok juga physical property yang keadaan semasa dalam tank tu jadi macam mana, kemudian baru dia hantar signal kepada feed forward controller. Pada masa yang sama, water dan acid juga diukur flow rate, dan flow rate yang ini dia feedback, tapi dia feedback pun berdasarkan feed forward punya output. Nampak macam kompleks lah kat situ. Okey, ni part yang agak saya rasa ramai yang confuse juga ni, part cascade ni. Sebab cascade ni sebenarnya dia hanya ada satu je control variable, cuma dia ada dua loop. Dua loop ni ada satu primary loop, ada satu lagi dipanggil secondary loop. Jadi kalau keadaan kat sini, kalau tengok pada contoh ni, kalau kamu pilih untuk buat feedback pun tak ada masalah sebenarnya, tak salah pun. Tak semestinya semua orang kena buat cascade, tak ada pun syarat dia macam tu. Okay, yang penting kamu faham je sebenarnya. Jadi dekat sini ialah cascade, iaitu ada feedback, primary controller dan juga control variable. Control variable kat sini ialah temperature. Temperature dia pergi kepada temperature controller, iaitu primary. Kalau feedback, dia terus direct kepada control valve ni untuk buka berapa persen. Tapi dalam case cascade ni, dia ada lagi satu measurement, iaitu flow rate. Jadi dia nak bagi arahan kepada control valve ni untuk buka, dia mesti buka berdasarkan flow rate yang diperlukan. So dia ada calculation dia lah, berapa flow rate sebenarnya diperlukan untuk achieve set point, temperature at set point.
Kat situ ada juga teori heat transfer yang terlibat. Okey, tapi saya nak pergi detail-detail lah malam-malam ni. Okey. Tapi nak bagi tahu dekat sini hanya kalau kamu dalam report tu dia tak perlu 2 table, dia cuma ada 1 table. Sebab dia hanya ada 1 control variable. Dan flow control, loop untuk flow control ni berada bersama-sama dalam temperature control. Yang tu maksud dia cascade. Jadi kamu janganlah pecahkan pula kepada dua table pula, tapi objektif still sama. Objektif kat sini untuk maintain temperature at berapa-berapa lah kamu punya desired temperature tu. Okay nah? Okay. And then cascade ni secondary mesti ada efek lah kepada primary. Okay. Kalau flow rate dia tinggi, temperature akan jadi macam mana? Kalau flow rate dia rendah, temperature macam mana? Okay. Okay. Dan kita ada juga split range control ni, dia berlawanan daripada ratio tadi, iaitu dia daripada single stream dia split kepada 2, dan dia boleh juga letak dua-dua control valve dekat sini untuk dia measure, untuk dia control berapa persen A, berapa persen B nak buka, sama ada 50-50 ke, ataupun kat sini lah 50 dengan 70 ke, 75 dengan 25 ke, bergantung kepada keperluan. Okey.